اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد غر المهجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل البيت أئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وآل طاعتك أجمعين من آل السماوات وآل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan dan kurniaan yang Allah kurniakan kepada kita. Pertama Allah bagi kita hidup lagi. Alhamdulillah dapat hidup lagi ya. Hari ini 1 Sya'ban. Sya'ban ni bulan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban kalau Rejab ya, adalah bulan istighfar, bulan keampunan. Disarankan kita, digalakkan kita banyakkan meminta ampun, banyakkan bertaubat. Terkenal dengan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya kan. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, tu dalam bulan Rejab dan istighfar-istighfar yang lain lah. Manakala Sya'ban ini, kata ulama, ini bulan selawat. Bulan untuk kita berselawat. Perbanyakkan berselawat kepada junjungan mulia baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama mengatakan kan paling kurang hak kita sebagai umat kepada Rasulullah ni 300 kali satu hari. Paling kurang 300 kali satu hari. Kalau bagus sangat ibu-ibu cuba kan dapatkan baca 10 kali satu hari kita punya selawat ni. Sebenarnya bulan Sya'ban ni cuba baca 10 kali satu hari. Kalau kita baca 10 kali bermaknanya kita berselawat kepada Rasulullah satu apa? Cikgu. Sekali baca ni berapa nilaian dia berapa banyak? 100,000. Kalau 10 kali 1 juta. 1 juta kali. Cubalah kan. 10 kali. Ambil lepas solat baca sekali kan, dah dapat 5 kali. Dia ruangkan waktu lagi cuba baca. Jadi dah dapat 1 juta kali satu hari. Antaralah selawat yang senang mudah kita baca kan. Okey, baik. Jadi ini bulan selawat dan sepatutnya kita banyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan yang mulia ni. Setelah kita melihat itu hari dalam bulan Rejab, bagaimana peristiwa Isra' Mi'raj yang baru kita raikan 2-3 hari yang lepas. Dan Isra' Mi'raj itu adalah peristiwa yang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada seluruh makhluk ni tentang ketinggian darjat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatasi seluruh makhluk yang lain. Ya. Bukan itu peristiwa Isra' Mi'raj tu jangan jadi puak Wahabi. Puak Wahabi
Dia mengatakan peristiwa Isra' Mi'raj ni nak menunjukkan yang Allah tu kat atas, kata dia. Bodoh kau. Kan? Bukan peristiwa Isra' Mi'raj ni nak menunjukkan Allah di atas, di langit. Bukan. Nak tunjukkan yang Rasulullah tu pangkat dia paling tinggi, mengatasi seluruh makhluk yang lain. Alam ni, puncak alam apa dia? Puncak alam kat mana? Kat Kuala Lumpur Ada anak duduk kat puncak alam kan? Puncak alam ni Arash. Arash tu dikatakan yang paling tinggi kan? Yang lain ni kat bawah. Seluruh ni Sidratul Muntaha, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit kat bawah. Bumi apa semua kat bawah. Bintang-bintang, planet-planet cakrawala ni semua kat bawah. Arash kat atas. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj tu Rasulullah dibawa atas Arash lagi. Nak tunjukkan ketinggian dia. Jadi selayaknya, sewajarnya kita memperbanyakkan berselawat kepada baginda. Dan Rasulullah tu, kalau kita lihat, makhluk yang paling glamour sekali, yang paling popular sekali, yang disebut namanya setiap saat. Nama Rasulullah ni, nama Nabi Muhammad ni disebut oleh makhluk setiap saat, khususnya para malaikat. Ada di riwayat mengatakan, hadis kan, di makam Rasulullah tu, kat kuburan Rasulullah. Kubur Rasulullah kat mana? Mekah ke dekat Palestin? Madinah tu. Bagus tu. Namanya kesan vaksin tu tak teruk sangatlah kan. Boleh ingat lagi kan. Jadi apa tu, dikatakan bahawa di makam Rasulullah tu setiap waktu ada 70,000 malaikat yang sentiasa berselawat pada Rasulullah. Dia ada dua shift. Shift siang dan shift malam. Kan? Dia lepas asar nanti ditukar. Shift malam punya turun. Shift siang dia naik. Dia begitulah sampai kiamat. Itu yang kat situ itu kat makam dia. Yang dalam masjid tu belum cerita lagi. Disebab ada hadis nanti apabila kita berzikir, macam tadi kita berzikir selawat, malaikat ni akan datang. Nak pula kalau kita baca selawat ni, tahu, kita baca selawat ni dia keluar aroma. Keluar bau yang sangat harum. Dia naik ke atas bau ni daripada majlis. Dia majlis selawat ni. Ulama mengatakan. Jadi bila macam ni, malaikat ni tengok, ini bau selawat ni, bau selawat. Jom kita pergi. Ada yang selawat yang Rasulullah beritahu, dia jaga kat sempang-sempang jalan. Nanti bila dia tahu ada majlis ilmu, dia pun WhatsApp, Instagram kat kawan-kawan dia cakap, sini jalan Daud. Kat mana? Kat kek lah, tempat kek tu. Aku itu kan depan tu, cepat. Dia datang, busu datang. Iya. Kalau malaikat dia dalam majlis ilmu ni, Rasulullah cakap dia datang berlapis-lapis. Jadi dia kat atas kita ni, dia duduk, dia buka. Malaikat ni kalau dia suka, macam mana? Dia pergi, dia akan buka sayap dia. Suruh dia buka, dia landing jalan tu. Dia mana kenal reti, penat malaikat ni. Dia duduk atas ni. Kemudian nanti dia datang lapisan yang pertama dah selesai, ada lapisan yang kedua. Lagi lapisan yang ketiga, lagi berlapis. Sampai mana? Sampai langit. Kalau majlis ilmu, majlis zikir, subhanallah, berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sempurna kedatangan bulan Syaban ni, perbanyakkanlah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semua ni dapat syafaat daripada Rasulullah, nanti dapat masuk syurga bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ataupun kadang-kadang Sayyidina Ali ni dipanggil karamallah wajhu. Maknanya telah memulia oleh Allah akan wajahnya. Kerana apa? Kata ulama, Sayyidina Ali ni dia tidak pernah menyembah berhala. Dia kanak-kanak yang beriman. Paling awal sekali kanak-kanak beriman Sayyidina Ali. Di kalangan orang lelaki dewasa kan, yang mula-mula beriman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di kalangan wanita Sayyidatina Khadijah. Kan, di kalangan kanak-kanak ni Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali ni juga Rasulullah beritahu beliau adalah merupakan pintu gerbang ilmu.
Maknanya Sayyidina Ali ni bijak. Sayyidina Ali ni bijak. Kan, okey, baik. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Man jama'a sitta hisalin lam yada' lil jannati matlaba wala anin nar mahraban. Awwaluha arafallaha ta'ala fata'ahu wa arafa syaitana fa'asahu wa arafa al-akhirah fatalabaha wa arafa dunya farafadaha wa arafa al-haqqa fattaba'ahu wa arafa al-batila fajtanabahu." Baik. Apa kata Sayyidina Ali? Barang siapa menghimpunkan 6 perkara ini, berarti dia tidak membiarkan syurga untuk dicari dan neraka untuk dielakkan. 6 perkara ni, siapa himpun, siapa buat, maknanya syurga ni cari dia, tempat dia syurga, dan dia boleh selamat daripada neraka. 6 perkara ini. Yang pertama apa? Kata nanti kita baca dia punya matan dulu, nanti dia syarahkan. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Arafah. Nanti jadi ma'rifah. Kan? Mengenal. Kenal apa? Kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak kenal Allah Taala? Belajar lah. Belajar apa? Belajar sifat 20. Belajar tauhid. Macam mana yang guru-guru kita ajar, ulama-ulama kita belajar tu. Macam mana nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti taklah kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Merupakan Allah Subhanahu Wa Taala tu dengan makhluk. Baik. Jadi mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu dulu kenal Allah, kemudian taat kepadanya. Kenal Allah, kemudian taat kepadanya. Satu, kata Sayyidina Ali. Nanti kita disyarahkan. Yang kedua, mengenali syaitan. Syaitan tu kenal, kan? Sebagai musuh Allah. Kita kenal syaitan, syaitan tu sebagai musuh Allah. Kemudian menderhakainya. Ya. Yang ketiga, mengenal akhirat. Kemudian membekalkan diri untuk menuju ke sana. Ya. Yang pertama, kenal Allah, kemudian taat kepadanya. Yang kedua, kenal syaitan, dia ni musuh Allah, derhaka kepadanya. Yang ketiga, mengenal akhirat, kemudian membekali diri untuk menuju ke sana. Dan yang keempat, mengenal dunia, kemudian meninggalkannya. Kenal dunia, kemudian tinggalkan dia. Dan yang kelima, mengenal pasti perkara hak, iaitu kebenaran, kemudian mengikutnya. Kenalkan perkara yang hak, perkara yang benar, kau nak ikutlah. Kena dah kenal. Kemudian mengikutnya. Dan yang keenam, mengenal kebatilan. Ya. Dan kemudian mengelakkannya. Kenal kebatilan, perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang salah, kemudian elakkannya. Ya. Kemudian elakkannya. Jadi ada 6 perkara yang mesti dikenal oleh manusia. Ya, ada 6 perkara yang mesti dikenal oleh manusia. Kan? Ya. Agar apa? Supaya dikenal, kita kenal 6 perkara ini. Kan? Agar kita boleh masuk syurga
Dengan kita mengenal 6 perkara ni, agar kita dapat masuk syurga, kata Sayyidina Ali, dan dijauhkan daripada neraka. Di akhirat besok, dia ada 2 saja tempat, syurga dan neraka. Senang. Dekat akhirat esok pilihan raya dia senang ke? Untuk mengundi di akhirat senang. Dia ada 2 parti je. Syurga, neraka. Kalau kat dunia ni kan pening juga kepala ya. Kan? Macam-macam bendera, macam-macam parti. Kan? Dia kena tunjuk betul yang mana yang baik. Dia tak meyakinkan orang, susah orang nak tahu. Kan? Kalau kat akhirat besok senang je. Lalu yang pertama tadi, daripada 6 perkara, kata Sayyidina Ali, yang menyebabkan siapa buat 6 perkara ni, dia masuk syurga dan dijauh neraka. Yang pertama tadi apa? Mengenal bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta. Tahu? Allah Ta'ala yang mencipta, yang menjadikan. Jadi bila Allah tu pencipta, kita ni yang dicipta. Nama dia makhluk. Kalau Allah tu lain perkataan khalik, yang membuat makhluk, yang mencipta makhluk ni. Makhluk yang dicipta. Kita kena kenal dulu. Itu ma'rifah. Arafallah. Mengenal bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta. Apa yang Allah cipta? Seluruh perkara yang mungkin, Allah yang menjadikan. Perkara yang telah lalu, perkara yang sedang berlaku, perkara yang akan datang. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencipta manusia, Allah juga mencipta malaikat, Allah juga yang mencipta jin syaitan, Allah juga yang mencipta planet-planet, Allah juga yang menciptakan pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan. Allah lah yang juga yang mencipta, kalau dulu orang panggil kuman, zaman sekarang orang panggil virus, bakteria. Allah lah yang cipta. Allah yang cipta. Allah lah yang mencipta penyakit, dan Allah lah yang mencipta obat. Okey, itu kita kena faham dulu, kita belajar dulu. Sebab tu sekarang ramai sekarang orang pening kepala, dia cakap COVID ni Yahudi punya kerja lah. COVID ni dia kat Yahudi punya perancangan, buatan kan daripada makhluk. Bukan. Satu, bila kita belajar, bila kenal Allah, satu, orang mukmin ni dia tak takut. Orang mukmin ni dia takut kepada dosa. Orang mukmin takut kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin takut mati tak? Bagus. Ini kita akan lantik sebagai ketua cawangan. Bagi muslimat tak takut dia. Tak takut mati. Bagus. Ya, orang mukmin dia tak takut mati. Sebab apa kita diajar supaya jangan takut mati? Sebab apa? Sebabnya kematian itu pasti akan datang. Nak pula kalau umur macam you all ni. Sebab baginda Nabi SAW memberitahu umatku umurnya 60 hingga 70. Biasanya. Dan ramai saya tengok dia, khususnya duduk atas kursi, selain daripada saya, umur 60 tahun lebih. Ini memang waktu-waktu mati. Ini waktu mati ni. You all ni 60 hingga 70 yang tengah dalam hadis beritahu. Manusia ni sama saja. Daripada zaman Rasulullah, di zaman kita umat Nabi Muhammad ni, di zaman Rasulullah tu sampai sekarang.
Apa yang samanya? Tidak ada manusia yang boleh hidup lama di atas muka bumi ini. Ada tak di antara puan-puan yang umur 100 tahun? Cuba angkat tangan, kita bagi hadiah bunga telur. Ada yang umur 100 tahun? Ada tak kat rumah dia, mak, ayah yang umur 100 tahun? Ada tak jiran yang umur 100 tahun? Ha? 90 lebih bukan 100. Ada, mungkin ada. Mungkin dalam muar ni ada seorang dua orang kan, macam tu. Nadir dalam bahasa Arab ni, cakap nadir ni macam tak ada lah, yang jarang sangat. Jadi nak beritahu kepada kita, walaupun manusia maju, canggih macam mana, muar kita dah ada universiti. Ada berapa universiti di muar? Bagus ada berapa? Banyak aku tak tahu bagus. Apa doa dekat-dekat kita sini lah. Seberang kita tu dah tangkap kita kira muar lagi lah seberang tu cuma kan. Dekat Tanjung Agas tu ada universiti apa? Menepus tu. Apa? Aku panggil Menepus. Universiti Menepus ada satu. Dekat bypass tu kan. Kalau bypass kat Sungai Ambung tu, pilih Sungai Ambung, kan ada barisan bangunan-bangunan tu, kedai-kedai tu. Situ kan ada satu universiti tu. Universiti swasta. Orang dah ramai tak tahu. Untuk lalu. Muar ni banyak universiti. Okey, banyak universiti. Di Muar kita ada KPJ dah. Tahu bila KPJ buka? Tahun lepas. Bahaya ni kesan daripada Boster. Sampai tak lupa tadi kan. Kan baru lagi lah di Muar kan. Di Muar kita dah ada hospital pakar. Kan taraf dia. Di Muar kita dah ada farmasi. Farmasi sekarang ni boleh katakan tiap barisan bangunan kedai tu ada farmasi. Boleh kata macam tu lah. Kat mana-mana ada farmasi. Di mana-mana lorong ada klinik. Daripada Paya Bakor ada klinik dia. Turun lagi daripada Paya Bakor ada klinik tak? Ada. Lepas Paya Bakor bukan apa lagi dekat? Ada kat atas. Kita turun ke bawah kan? Banyak kalau pergi dekat Bakri tu banyak klinik kan? Bawa ke sini kat Muar ni dekat sini dekat Parit Berupuk. Ya, klinik banyak klinik, banyak farmasi. Saya nak tanya ibu-ibu semua, bila di Muar ni ada hospital, ada KPJ, ada hospital pakar, ada klinik 24 jam Asia di Jalan Abdul Rahman. 24 jam. Kan? Ada satu lagi nak buat klinik kita tu. Klinik anda kan? Jemput datang ramai-ramai lagi lah. Cuma itu. Dia cakap klinik kita. Klinik anda dia cakap kita pergi je. Dia minta duit, kita talakan dia. Pandai-pandai taruh nama kita lah tu, klinik anda kata dia. Kan? Dah buka belum tak tu? Dah buka tak? Belum kan? Tu nak buat 24 jam. Ya Allah, cikgu ni mesti. Sebab tu saya dah start tadi dah. Yang korang ni kemungkinan ni ramai ni bukan orang Malaysia ataupun bukan orang Muar. Sebab tu tutup muka dekat Jalan Abdul Rahman. Dekat Abdul Rahman, apa tu, sebelum traffic light stadium kat situ lah. Besar nenek. Orang Melayu semua tu. Alhamdulillah, bagus. Tapi tak kisahlah. Saya nak beritahu, walau di Muar macam ni punya canggih, universiti yang banyak kan, kita banyak ada klinik 24 jam, ada hospital pakar kan, kita ada farmasi banyak, tukang ubat apa semua. Adakah orang Muar ni berubah dulu zaman atuk kita, zaman ayah kita dengan sekarang? Adakah orang Muar ni panjang umur dia dah? Adakah orang Muar ni tak mati? Bila dah ada hospital banyak, ada ubat banyak, ada klinik banyak ni, orang Muar mati tak? Orang Muar sakit tak? Orang Muar tua tak?
Jadi manusia ni sama je sebenarnya. Sama je kita ni. Orang kuat pun mati, orang cantik pun mati, orang kaya pun mati, orang miskin pun mati, orang pandai pun mati, pemimpin pun mati, rakyat pun mati. Lingkungan umur tu lah 100 tahun tu dah lama. Maknanya 60 ke 70 tahun. Jalanlah. Sama ada COVID ada ke COVID tak ada, tetap waktu tu waktu kematian. Ibu-ibu jangan rasa selamat. Saya okey. Negatif. Baru pagi tadi cek Alio. Negatif. Dia mati ni bukan sebab positif. Mati ni bukan COVID punya hal. Tak. Sebelum ada COVID ni orang-orang mati. Sebelum ada betul KPJ pun orang-orang mati. Tapi COVID ni bahaya, Ustaz. Bahaya kan? Bahaya tak bahayanya dia punya takut tu sampai dalam kereta seorang-seorang pakai mask. Begitu. Dia suami isteri pula tu lagi dah. Aku cakap orang ni tak sihat ke apa? Kesan daripada ambil vaksin tu katnya. Dia jadi takut bukan-bukan. Bila keluar rumah je sok. Nak siram pokok bunga kat rumah tu pakai mask. Takut betul. Kan? Pergi kat mana, pergi pasar raya, pergi apa? Keluar. Pergi beli barang apa semua kan. Keluar kan? Lagi masuk lagi. Hebat benar. Pergi kat kereta. Duduk dalam kereta, cari picit. Minggu. Kan ada bawa semua sabun-sabun tu, ada bawa tak? Ada. Bawa sabun tu. Kan? Sampai macam tu sekali kita. Ketakutan, yang sangat luar biasa. Orang takut kepada COVID ni, dia tak takut kepada neraka. Orang takut COVID, dia tak takut azab Allah Ta'ala. Kita boleh lihat ramai orang yang pakai mask tapi pakai seluar pendek. Ramai yang pakai mask tapi tak pakai tudung. Ramai yang pakai mask tapi tak solat. Ramai yang pakai mask tapi tak keluar zakat. Ramai yang pakai masker tapi tak belajar. Pakai mask hukum dia apa? Pakai masker ni hukum dia apa? Hukum. Harus. Pakai tudung, tutup aurat orang perempuan, hukum dia apa? Wajib. Menutup aurat, hukum dia wajib. Mana yang lebih bahaya? Wabak penyakit ke dosa? Dosa bahaya, tuan-tuan. Dosa bahaya. Kan? Bila orang nak meninggal dunia, Rasulullah beritahu, orang nak meninggal dunia ni kebanyakannya dia kehausan. Haus yang sangat. Sehingga diberi air lautan ni pun kalau bagi pun dia tak tahu. Habis lautan. Tak hilang hausnya. Sebab tu disunatkan, kalau kita belajar, kalau orang nak nazar, disunatkan kita bagi dia air. Kalau dia tak minta, sunat bagi dia air. Tahu kalau kita jaga orang sakit, sunat bagi dia air. Dia dah nazar tu bagikan air dia. Ambil straw ke apa, lepas perlahan-lahan, ataupun ambil kapas ke sapu kat bibir tu kan. Jangan kau tuang, yang tu patut mati besok, tengah hari dia mati dah. Sikit. Bagi dia duduk, sunat. Kalau dia minta, orang cakap, haus. Wajib bagi. Jangan, mak tak boleh minum mak, doktor cakap paru-paru mak dah masuk air, tak boleh minum mak ya. Itu anak bodoh. Bodoh tu. Yang macam tu kan. Bagi bukannya banyak sesudu dua. Bagi. Ketika itu syaitan memainkan peranan yang besar. Apa syaitan buat? Bila orang nazak ni, kita dah boleh lihat malaikat. Dan kita boleh lihat syaitan. Bila roh dah sampai ke halkum. Orang keliling kita ni kita tak hiraukan lagi lah. Tak nampak. Ketika tu syaitan akan datang membawa kendi, bawa bekas air ni.
Dia merupa menjadi orang-orang yang kita sayangi. Dalam hadis dia cakap, dia merupa jadi mak kita, dia merupa jadi ayah kita. Dia tahu kita nak air. Kau tak nak air tak? Kau ikut aku. Ikut parti aku. Ya. Kan, kau ikut parti aku. Apa dalam kitab tu kan, kau keluar daripada Islam ni, dia suruh murtad. Kau ikut Nasrani atau Yahudi. Mak tahulah dia kak. Mak dah mati. Ni yang betul. Bahaya. Sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya bila kita nak mati. Orang tak lain tak boleh tolong. Anak beranak kita tak boleh tolong. Nakkan wakil rakyat. Anak-anak kita keliling tak boleh nak tolong. Wakil rakyat lagilah pula dia tengah mesyuarat kat parlimen. Itu kan, dia kat parlimen. Anak saya doktor kan? Anak kau doktor, dia kat hospital. Bukan dia jaga kau. Dia jaga kita ke anak kita? Doktor? Tak. Dia jaga orang lain untuk bangsa negara. Kita ni kan, siapa nak tolong? Saat-saat macam tu, Allah Akbar. Semoga Allah selamatkan kita. Mati dalam husnul khatimah. Ya. Ini yang menakutkan para ahli billah. Kita nak mati besok. Sihat ni macam-macam tu. Nak mati besok. Baik. Bahawa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta, Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki. Kita mesti tahu, yakin betul, yang memberi rezeki kepada kita ni bukan suami kita, bukan anak kita, bukan isteri kita, bukan majikan kita, bukan kerajaan, bukan. Yang memberi rezeki kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu risau ni. Sebab rezeki ni Allah dah tentukan kehidupan kita. Allah tentukan rezeki kita. Apabila kita berusia 120 hari, berapa bulan? 120 hari berapa bulan? 4 bulan. Orang yang ditakdirkan hidup, Allah perintahkan supaya dimasukkan roh. Masukkan roh dan jasad. Bila masuk roh, Allah suruh malaikat catatkan. Terus ajal dia, expired day. Masuk je, dah tahu expired day dia bila. Tarikh kematian dia bila. Dia tak kira COVID apa semua belum keluar lagi tu. Belum Delta, Omicron, belum. Tapi kita punya tu dah letak dah. Meninggalnya bila? Masuk roh dah teruk dah meninggal. Kemudian rezeki dia. Rezeki kita ni kena tentangkan. Selama kita hidup, katakanlah 75 tahun, berapa banyak nasi yang kita makan? Sudah ada tentukan. Katakan makan nasi beras dia, untuk kita hidup selama 75 tahun tu, 1000 tan. Banyak benar Ustaz. 1000 kilo ya. Kan. Makan. Kau ni banyak makan. Makan. Itulah dia punya contohnya. Ikan berapa ekor? Ikan 1000 ekor kita tulis. Kambing berapa banyak, lembu berapa banyak, sayur macam banyak, air berapa banyak. Semua keperluan tu dah. Selagi keperluan belanjawan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tu belum habis, selagi tu tak mati. COVID macam mana pun, kena stage berapa pun, tahap berapa pun, ya Allah sian, apa tu leha besar, dia kena COVID tahap 11. Tak pernah dengar orang cepat je ni 11 dia cakap. Tak mati-mati. Duduk kena tahan kat ward 11 pula. Dah 11 hari masuk hospital. CU kata, tak mati pula tu. Sebab apa? Cek list dia, upah rezeki dia masih ada lagi. Orang mati ni, tuan-tuan lihat, malaikat yang menguruskan rezeki ni pergi ke timur, ke barat, dia cari sesuap makanan dah tak ada untuk dia. Seteguk air dah tak ada lah untuk dia. Mati lah.
Mati. Dah tak ada. Dia punya hak dia dah tak ada lagi. Iza jaa ajalu. Sampai ajal. Ajal ni sampai tempoh kehidupan dah habis. Selagi tempoh kehidupan kita belum habis, nanti aksiden lah macam mana pun, berdebu melanggar stem roll, tercabut tayar stem roll, kita tercampak kan, jatuh atas stem roll kan, tak hati ya. Sebab apa? Ajal belum sampai lagi. Bila sampai ajal tak payah langgar stem roll, jatuh katil je. Jatuh katil kan, baru kahwin umur 63. Baru kahwin kan, ada rezeki saat-saat akhir kahwin. Entah macam mana malam tu dia bergolek-golek, jatuh katil. Inna lillah, sian pengantin lama kan, mati. Sebab apa? Ajal sampai. Bukan masalah COVID, masalah apa. Lalu kita pertama sekali mengenal Allah Ta'ala. Allah ni pencipta, dia yang memberi rezeki, dia yang menghidupkan, dan dia yang mematikan. Tahu tak? Allah ni yang menghidupkan, matikan. Kita jangan rasa kita hidup, kita sihat ni, ini vaksinnya pasal. Kita jangan rasa kita hidup, kita sihat ni sebab kita patuh SOP. Bukan. Kita lihat barisan hadapan, para-para doktor kita, para-para nurse, para-para jawab, berapa ramai yang kena. Dan ramai yang meninggal. Adakah mereka tak jaga SOP? Jaga. Tapi kenapa? Ajalnya sudah ditentukan. Macam tu. Satu mati ni kita tak boleh takut. Kita disuruh bersedia menghadapi kematian. Bila kena bersedia? Terus sekarang, alaan, now, bersedia. Kemungkinan kita akan mati malam ini. Saya okey Ustaz. Saya tak positif. Saya negatif je manjang. Iya, berapa ramai orang yang mati mengejut. Imam Ghazali beritahu, jaga-jaga. Imam Ghazali beritahu kepada kita, jaga-jaga kita semua ni, kita kemungkinan mati mengejut. Kemungkinan kita mati mengejut. Mati dalam tidur. Rehat-rehat duduk kat rumah, penat ni kan balik, duduk kat rumah rehat. Ini yang kita suruh bersedia betul. Suruh mati mengejut, bersedia betul. Bagaimana persiapan kita? Kalau mati malam ni okey tak? Nantilah Ustaz, kasihlah ngundi dulu lah. Kalau kita mati malam ni, okey. Mengapa tak okey? You beri alasan lah kat Allah. Mengapa tak nak mati lagi? Tak cukup amal. Bila nak tunggu cukup amal? Bila nak tunggu cukup amal? Allahu Akbar. Tak maaf kalau kita lihat. Tengok kan, bila pilihan raya, kita buat pilihan raya macam ni kan. Dalam waktu 12 hari ni, bagaimana kita masing-masing bergerak kan, untuk buat persiapan yang sedaya mungkin untuk menghadapi 12 hari bulan. Macam-macam buat kan. Yang gantung bendera, yang pakai bajunya kan. Yang buka kemah, macam-macam. Yang hantar WhatsApp, yang itu, yang ini, yang rayu, pergi macam-macam kita buat untuk menghadapi 12 hari bulan yang sudah tentukan. Tetapi bagaimana kita menghadapi persiapan untuk kita mati? Adakah bersungguh-sungguh macam tu? Dah baca Quran? Hari ni dah dapat 1 juzuk Al-Quran? Alhamdulillah. Dah selawat 1000 kali? Belum sampai. Dah sedekah RM1000? Banyak benar kan? Dah bertasbih, bertahmid, bertahlil. Lalu
mengenal bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencipta, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Kemudian taatlah kepadanya. Faham tak? Bila dah kenal Allah, taatlah kepada Allah. Jangan kau taat kepada SOP je. Kepada Allah kau tak taat. SOP kau jaga betul, SOP COVID. Tapi SOP kau dengan Allah Ta'ala sebagai seorang hamba tak jaga. Tak sungguh-sungguh jaga. Taatlah pada dia kalau dah kenal Allah. Kan? Dan kemudian taatlah kepadanya dengan cara melakukan segala perintahnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah, buat. Ya. Dan menjauhkan segala larangannya. Ya. Inilah yang digambarkan oleh Allah, bahawa orang yang mengaku Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhannya, dia mengaku Allah Tuhan, lalu dia beristiqamah dengan mentaatinya, kan, akan selalu dikawal oleh malaikat. Nampak? Dia akan selalu dikawal oleh malaikat. Orang yang dia dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, kemudian dia istiqamah dengan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, akan selalu dikawal malaikat dan akan dimasukkan ke dalam syurga orang ni. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul kitab alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul. Dia mengaku Allah tu Tuhan dia, dia tetap di atas jalan yang betul. Itu dipanggil istiqamah. Ya, akan turunlah malaikat kepada mereka daripada semasa ke semasa. Janganlah kamu bimbang. Malaikat ini akan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu, dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu beroleh syurga yang telah dijanjikan kamu. Ya, kamu beroleh syurga sebagai beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Orang yang istiqamah, mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak kira macam mana kan, dia istiqamah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia istiqamah jaga. Contohnya kita orang lelaki ni, kita orang lelaki ada 4 orang ni orang lelaki. Peristiwa Isra' Mi'raj mengajar kita supaya kita ambil berat tentang solat. Ibu-ibu semua tolong kan anak-anak tu, anak cucu kita, pastikan mereka ni pergi solat berjemaah. Ni kerja lagi besar. Kita pastikan anak-anak kita ni, anak cucu kita yang lelaki tu, solatnya berjemaah. Pergi ke masjid, pergi ke surau. Sekarang ni orang masjid, orang surau semua orang-orang tua yang lutut berbisa. Semua dah tua-tua kan, duduk kan, menyandor je. Kalau kuliah tu nak duduk menyandor je. Kat mana cari kat tiang, dekat dinding. Duduk kelas-kelas mana saya pergi ke masjid mana pun. Semua dah tua-tua. Tai-otai yang lutut berbisa. Kan? Kemudian dah ambil beci, dah ambil kopi, dah badan lesu je. Kan? Suruh datang ke masjid, datang ke surau. Makmurkan masjid, makmurkan surau. Allah dah beritahu, Rasulullah beritahu, masjid tempat selamat. Siapa yang banyak menghabiskan waktunya di masjid, orang ini dapat rahmat, cucuran rahmat daripada Allah Ta'ala. Allah permudahkan urusan dia.
Allah beri dia keselamatan, macam-macam. Rezeki dia dipermudahkan semua. Masjid ni tempat mulia, tempat suci. Kan? Kita jangan jadi macam orang yang tak ada ilmu, orang yang tak beriman. Dia nak samakan masjid ni macam pasar raya. Masjid ni nak samakan macam stadium. Masjid atau orang ni nak samakan dengan tempat-tempat lain. Tak, masjid ni spesialis. Kita sedang cerita tu kisah Khalifah Umar Abdul Aziz, bukan Harun Ar-Rasyid. Ketika Imam Sayyidina Harun Ar-Rasyid ini, kan, dia ada berlaku dengan apa tu, dengan pemaisuri. Biasalah kan, dia marah pada pemaisuri itu. Lalu dia jatuhkan, dia cakap, aku ceraikan kau. Aku talakkan kau jikalau engkau ni dipanggil taklik. Cerai itu dengan taklik. Aku ceraikan kau jikalau engkau pada malam ini tidur di bawah naungan kerajaanku. Jatuhlah talak atas itu. Lalu lama kemudian dia tersedar. Dia sedang marah kan. Orang baik ni macam mana? Orang baik ataupun akhlak ahli syurga ni susah nak marah. Nak marah ni susah. Susah sangat nak marah. Bila marah, cepat hilang marah ni. Itu akhlak ahli syurga. Faham tak? Nak marah ni susah. Orang buat macam-macam dah. Kan? Orang tak bagi dia jadi calon. Tak apa. Kan? Orang tak hiraukan dia. Orang tak apa, dia saja je. Susah dia nak marah. Kalau dia marah, kan, cepat dia hilang. Sekejap je dia marah. Tak apalah, dah lah. Macam tu je. Ini ciri-ciri ahli syurga. Manakala akhlak yang tidak baik, macam mana? Cepat marah. Cepatnya marah. Baru umumkan hari penamaan calon akan marah dah. Belum penamaan calon lagi, baru umum dah marah. Kemudian bila dah marah pula, lama nak hilang marah dia. Ni orang tak bagus ni, akhlak dia. Kan? Dia punya nak hilang marah dia, masa dia marah itu hari, masa nak umum penamaan calon 2014. Pilihan raya yang ke-14. Ini nak masuk pilihan raya ke-15, belum hilang lagi marahnya. Apa, memang geram betul. Ni tahu. Ya? Okey. Yang baik, susah nak marah. Bila marah, cepat hilang. Itu akhlak ahli syurga. Yang tak baiknya, cepat marah, lambat hilang. Kadang sampai mati. Sampai mati. InsyaAllah. Jadi khalifah ni bila sedar, dipanggillah ulama-ulama nak selesaikan masalah ni macam mana. Panggil ulama-ulama ni. Ulama cakap, tak ada jalan tuanku, pemaisuri kena tidur di luar jajahan tuanku. Itu aku faham, tapi aku fikir je, sekarang dah pukul berapa? Macam mana pemaisuri ni nak keluar daripada jajahan aku? Jajahan aku kan luas. Dia tak iya juga. Masa tu jet belum ada, helikopter pun semua belum ada lagi. Mana? Bingung mereka, memikirkan. Akhirnya ada satu mengingatkan tuanku. Kan kita ada satu orang ulama yang hebat, iaitu Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf ni anak murid kepada Imam Hambali. Kan? Lalu dia cakap pergi panggil dia. Panggil. Bila panggil, dia datang. Dia cakap, ada apa tuanku? Macam ni cakap, masalah aku ni macam ni. Oh, kata dia, senang tuanku. Senang? Ulama-ulama yang lain nak pecah kepala dia fikir dia kan. Kau cakap senang je, senang. Dia kata, apa dia? Dia kata, dia baca ayat Quran yang maksudnya lebih kurang kan. Ya? Apa dia? Kan, sesungguhnya masjid itu dia adalah di bawah kerajaan Allah. Masjid-masjid ni di bawah kerajaan Allah, di bawah pemerintahan Allah. Jadi tuanku perintahkan pemaisuri tidurlah kat masjid mana pun. Selamatlah dia, sebab dia bukan di bawah jajahan tuanku. Dia macam, wah, aku bagus betul. Kalau ramai orang cerdik macam aku ni, selamat aku. Ya? Kita lihat dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Nak tahu masjid ni tempat yang mulia, tempat suci. Kita jangan ikut orang-orang sekarang ni yang disama labelkan masjid ni dengan tempat-tempat lain. Bukan. Masjid ni tempat yang khusus.
Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad pada malam sebahagian daripada malam. Daripada mana? Daripada masjid Masjidil Haram Mekah ke Masjid Al-Aqsa Palestin. Dia tak sebut daripada TF ke Enkonsi, daripada Mua ke Putrajaya. Putrajaya ni hebat, mana dia punya bangunan dia, landscape dia, apa semua. Tak, masjid tempat yang baik. Kita kenal semula masjid yang pertama sekali dibina di atas muka bumi ni masjid apa? Oh, kacau lah orang ni. Itulah, ambil vaksin macam ni jadi dia. Masjidil Haram. Masjidil Haram, masjid yang pertama sekali di atas. Siapa yang bina Masjidil Haram? Nabi Ibrahim AS. Masjid yang kedua di atas muka bumi ni, masjid apa? Tu, Masjid Al-Aqsa di Palestin. Siapa yang membina Masjid Al-Aqsa? Itu memang Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub, bapa aku. Nabi Yaqub. Siapa ayah Nabi Yaqub? Oh, jangan nama calon juga tahu. Oh, Nabi tak tahu ni masalah, problem. Nabi Ishaq alaihi salam. Ayah Nabi Yaqub, Nabi Ishaq. Ayah Nabi Ishaq, ayah Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim. Oh, Nabi Ibrahim ni kan yang terkenal isterinya dua orang. Tapi ada isteri Nabi Ibrahim ni 3 orang. Isteri yang pertama siapa? Sarah, Siti Sarah. Isteri yang kedua Hajar, Siti Hajar. Siti ni pangkat, tahu tu ibu-ibu. Siti ni pangkat macam kita Dating Seri. Ya. Dia satu dipanggil Siti Sarah. Nama dia Sarah aja. Siti Hajar, Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Maryam. Faham tak? Tu pangkat macam kita ni Dating Seri lah. Sebab tu kita nak tahu anak, nak tahu cucu, tak payahlah Siti-Siti. Ngada-ngada pula Dating Seri Maryam. Tahu je lah Maryam. Faham? Macam tu. Kita orang kita kan Siti Aisyah. Tak payah. Itu bukan. Tahu Aisyah tadi. Kan ini yang ngada-ngada. Dia bukan keturunan Tengku. Tiba-tiba bapaknya nama Atan. Kan? Maknya nama Joya. Anak dia kan Putri Natasha. Raja apa tu Tengku Aiman. Lainlah kalau bapak kau Tengku Atan. Contoh kan? Betul lah. Ni tak bapak Atan, bini Joya, anak Putri Nabila. Dapat anak lelaki pula kan? Tengku Nahoda. Tak kata kan? Tahu je nama kita kan? Kalau ada apa nak tahu nama Aisyah, Aisyah lah. Siti tu pangkat. Lepas tu kita tengok semua orang susah kan dia panggil Siti. Perempuan lah. Okey, baik. Sebelum Nabi Ibrahim ni kan dikahwin dengan Siti Sarah tu dah tua, umur dah 80 lebih, tak dapat anak. Kahwin satu lagi dengan Siti Hajar. Dapat anak, Allah bagi anak Siti Hajar. Anaknya siapa? Nabi Allah Ismail alaihissalam. Selang beberapa tahun lepas tu kan Allah bagi Siti Sarah anaknya, dia punya doa dia kan. Ila kan macam mana aku ni untuk dapat anak lah apa. Dia dah tua. Nampak juga Allah bagi dia anak. Tu Nabi Ishaq.
Nabi Ishaq tu adik kepada Nabi Ismail alaihissalam. Mak lain satu ayah. Nanti Nabi Ishaq ni anak dia yang terkenal tu Nabi Yaqub. Anak Nabi Yaqub handsome boy Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti banyak ramai turun para Nabi, para Rasul alaihissalam. Sebab tu Nabi Ibrahim tu panggil bapa para Nabi. Baik. Bagaimana masjid, nak cerita masjid di tempat yang mulia ni, Allah beritahu tu dalam surah Isra, perjalanan daripada Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa. Masjid yang pertama dibina kepada masjid yang kedua dibina di atas muka bumi. Kita pergi pula sejarah 50 hari sebelum keputeraan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa apa yang berlaku? Oh, lagi pelik ke? 50 hari sebelum keputeraan Rasulullah. Peristiwa apa yang berlaku? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cerita tentang Abrahah yang ingin meruntuhkan Kaabah. Tahu tak mengapa dia nak runtuhkan Kaabah? Tak tahu ya? Oh, kita cerita sikit. Abrahah ni gila babi. Dia punya tahap dia. Penyakit dia buat mesyuarat menteri-menteri dia, panggil apa semua. Dia cakap, sebab apa beta lihat orang Arab ni, ramai orang setiap tahun pergi ke Mekah. Semua pergi ke Mekah. Menteri-menteri dia, menteri pelancongan dia, menteri ekonomi dia, apa semua beritahu lah. Kerana di Mekah tuanku ada Kaabah. Diorang tawaf, diorang buat ibadat, mengerjakan haji. Haji masa zaman jahiliah pun ada haji dia. Oh, kalau begitu kata tuanku kan, kita bina Kaabah tempat kita. Menteri-menteri pengampu ni, penjilat-penjilat ni, bagus tuanku punya cadangan. Buat Kaabah, keluarkan belanjawan, menteri keuangan keluarkan belanjawan, bagi menteri pembangunan pun buatlah Kaabah cantik. Kaabah dibuat. Apa tu dong? Mulalah buat tawaf dekat situ. Siapa yang tawaf? Geng-geng dia je lah, kroni-kroni dia. Menteri-menteri dia, kadang-kadang dia semua dia cakap, wah pula tuanku, orang lain tak nak datang. Orang lain tak datang. Bila dah bertahun ni tak ada orang nak datang ni, dia tak buat hati, mesyuarat lagi. Dia cakap, nampaknya Kaabah kita ni tak laku. Di kat Sana'ah, tempat di kat Sana'ah, di Yaman, di Sana'ah. Ada lagi sekarang bekas dia tu tempat orang buang sampah. Jadi macam mana kita nak buat ni? Bincang-bincang, mesyuarat dalam parlimen tu. Dia cakap, kita robohkan Kaabah yang berada di Mekah. Nanti bila Kaabah saya dah roboh, baru orang datang dekat kita. Bijak kepala otak kau. Pergilah dia dipimpin dengan kerajaan, dengan bala tentera yang paling hebat pada waktu itu, iaitu dengan menaikkan gajah. Ojong. Wah, dia naik. Itu letak daripada Yaman. Sampai dekat kota suci Mekah, dekat Mina. Dekat Mina, kita boleh gambar pergi dekat Mina tu, ada satu tempat nama dia Mu'asib. Mereka berehat di situ. Hantar utusan. Beritahu orang Mekah punya. Masa tu yang jaga Mekah, dia punya presiden siapa? Sayyidina Abdul Muttalib, Datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dah tahu orang ni datang nak runtuhkan Kaabah, Abdul Muttalib ni pun bagi amanat kepada rakyat dia. Dia cakap macam ni, kamu semua masing-masing selamatkan diri dan keluarga masing-masing. Pergilah dekat gunung-gunung, bukit-bukit ni kita dekat, sembunyi di sana. Baitullah ni, rumah ni, jangan risau. Dia ni di bawah pemeliharaan Allah. Allah akan pelihara. Kita jaga diri kita lah. Kan? Nombor lagi. Allah perintahkan kepada burung ababil, tarmihim bihijaratin, kan? Burung ababil ni kan, dibawa satu ekor burung bawa 3 butir batu. Tangan kanan dia tak dipegang tu, kaki kanan dia satu, kiri dia satu kan, satu lagi kat paruh dia, jatuhkan batu-batu dia di atas tentera bergajah. Akhir sekali jadi apa?
tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dia jadi seperti daun-daun kayu yang dimakan oleh ular. Hancur macam tu. Nak kena. Kau nak lawan Allah, nak binasakan rumah Allah, akhirnya hancur. Binasa mereka. Ini berlaku 50 hari sebelum keputeraan baginda. Sebab itu tahun itu dipanggil tahun gajah. Nak beritahu masjid di tempat mulia. Okey, kita pergi dekat sikit. Tsunami di Aceh. Tahun bila? 204. Kita tak payah pergi jauh. Kita lihat di Aceh ada satu masjid yang terkenal, yang kubah warna hitam. Masjid apa tu? Baitur Rahmah. Kan? Masjid tu. Dekat Malaysia ada dekat masjid kubah hitam. Orang ni tengok TV kan tak tahu. Ada dekat Kedah. Masjid apa nama dia masjid tu? Oh, kacau lah korang ni. Dekat Kedah tu ada masjid kubah hitam banyak tu. Kubah besar, kubah kecil dia. Nanti kau balik nanti, kau tanya dia orang ni. Yang ni dia boleh tengok kat internet ni tu apa benda semua tu. Berapa nama masjid dia. Masjid tu tepi laut tau. Dekat Aceh tu kan. Apa yang berlaku pada masjid tu? Saksi-saksi hidup sampai sekarang ada lagi. Yang duduk dalam masjid tu macam mana? Mereka melihat bagaimana kebesaran Allah Ta'ala. Air ni lompat. Ni lompat masjid tu. Lompat tu kan. Kisah Apek yang kat luar tu, dekat kedai tu bercerita. Apek tu, ada seorang Apek tu, dia kan dia berniaga kedai dia rumah tepi masjid tu. Macam dekat dengan masjid, nampak lah masjid tu kan. Ada kedai bangunan dia 2 tingkat, 3 tingkat. Bila ombak yang naik, dia naik tingkat atas. Naik tingkat atas, dia nampak bagaimana kat masjid tu ada orang halang air tu. Air ni tak kena masjid. Air ni kan masuk Islam tu, Apek tu. Hidup lagi sampai sekarang. Nak beritahu masjid ni tempat suci. Okey, paling dekat lagi. Tsunami gempa di Palu. Palu. Tahun bila? Kau ni aku ingat ngundi je. Berapa banyak masjid, madrasah, tempat kan? Tidak ada apa-apa. Kiri kanan ni habis. Saya nak beritahu, nak ingatkan kita semua, kita jangan samakan masjid sama dengan tempat lain. Masjid ni special. Pelik-pelik, banyak-banyak bangunan ni, masjid dipanggil rumah Allah. Kenapa dia tak panggil PWTC itu rumah Allah? Menara Petronas ke rumah Allah? Sebab masjid ni tempat yang paling mulia, paling selamat. Kita mesti macam tu. Jangan kita ikut pengaruh. Kita cakap masjid ni tempat tak selamat, masjid ni tempat berwabak, tempat jangan. Faham tak? Bila dibuat macam tu, ni kesan ni kepada orang Islam. Orang Islam takut nak pergi ke masjid. Jangan pergi tu ramai kau kena kena corona kan, kelorak kau. Orang bertakut. Pergi ke masjid pun nak salam takut. Padahal jumpa kat warung dekat apa bertepuk tanpa okey. Tu pakcik-pakcik yang lepas main Jumaat tu kan ingetin. Dan pinjam lighter kau pinjam. Jujur. Salam tak nak, orang takut. Pelik ke tu? Untuk menjaga kesihatan, nanti jadi fitnah, macam-macam lah. Okey. Lalu itu yang pertama. Orang yang mengenal Allah, kemudian taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan selamat, akan membawa dia ke syurga. Yang kedua, kenal syaitan. Kata sini ni, nak masuk syurga ni kita kena mengenali syaitan. Syaitan ni kalau orang Melayu ni macam-macam nama. Ada yang pocong, ada puntianak, ada langsui, ada hantu raya, ada hantu galak, ada hantu kopek, ada apa tu? Hantu apa lagi? Ada toyol, ada jerangkong. Lagi apa lagi?
Hantu? Hantu raya. Ada yang terkini hantu maklimah. Kan? Banyak sangat. Kan? Mengenali syaitan. Syaitan ni apa? Sebagai musuh. Kemudian menjadikannya sebagai musuh. Kan? Kita kenal syaitan ni musuh. Musuh Allah. Musuh kita. Dan kita kena jadikan dia musuh. Ini tak kenal syaitan. Syaitan tu dijadikan kawan. Ini jadi masalah sekali. Masalah kan, orang kita ni Masya Allah ni kan, kalau mengundi apa semua, dia tak kenal yang dipilih dia tu bukan kawan dia, musuh dia. Dia boleh pilih, dia boleh sokong, sebab dia tak kenal musuh. Lepas tu kita nak berlawan ni mesti tahu musuh ni siapa, boleh lawan. Jadi kita syaitan, kita kena tahu syaitan ni musuh Allah Ta'ala. Oleh sebab itu kita kena lawan dia. Lawan syaitan. Macam mana kata dia? Mengenali syaitan sebagai musuh, kemudian menjadikan dia sebagai musuh dengan membantahnya dan selalu menentang segala arahannya. Ya. Sememangnya Allah Ta'ala menyeru agar manusia itu menjadikan syaitan sebagai musuh. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa innama yada'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh yang mesti dijauhi tipu dayanya. Sebenarnya dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi daripada penduduk neraka. Syaitan ni kerja dia apa? Pertama sekali supaya manusia ni kufur kepada Allah Ta'ala. Kalau dia tak berjaya mengkufurkan manusia, dia nak supaya kita ni jangan taat kepada Allah. Apa yang Allah suruh buat, jangan buat. Apa yang Allah larang, tu kau buat. Itu kerja setan. Kerja setan. Daripada dulu, kini dan selama-lamanya. Dia ajak orang supaya menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita kenal, lepas tu dalam kitab-kitab tasawuf, Tuan Imam Ghazali dia ajar macam mana nak setan ni, kerja syaitan. Bagaimana? Tipu daya dia macam mana? Supaya kita selamat daripada tipu daya syaitan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bantu kita lah. Ya, ada masa nanti kita sambung lagi. Ada ketiga, yang keempat, yang kelima dan yang keenam. Bagaimana supaya kita dapat menuju ke syurga dengan selamat dan kita selamat daripada api neraka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca selawat sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ali sayyidina Muhammad bi'adadi kalimatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi karamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi hurufi kalamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi qataril amtar.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الوهوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلق على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد نور المحجلين وشفيع المظلمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل البيت أئمة الماضي والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وآل طاعتك أجمعين من آل السماوات وآل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشائخنا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. اللهم انصر على أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمدلله رب العالمين. Siapa yang doi belum dapat lagi apa tu? Untuk program bulan Ramadan, untuk tahlil arwah apa semua, dan kasih lagi. Saya minta maaf pada semua sekali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.